Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal kuruna ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbaras samawati wal ard isrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh duduk di dalam satu majlis penuntut ilmu pengetahuan. InsyaAllah pada pusingan kali ini kita akan sambung lagi pengajian kita terhadap tafsirul Quran daripada surah Ghafir, yang kita telah berjumpa mari beberapa kali. Maka insya-Allah Jalla Jalaluh hari ini iaitu perjumpaan kali yang ke-8 lah. Maka insya-Allah kita akan mula setelah daripada kita itu ambil sedikit daripada isi kandungan ayat Al-Quranul Karim
daripada ini surah ayat yang ke-18, 19, 20 semalam tu tentang Allah Subhanahu wa taala suruhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berinya amaran kepada ini ummah terhadap satu hari, iaitu hari yang Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita daripada kubur menujukan kepada padang mahsyar. Itu hari yang dikenalkan di sisi orang Islam kita, iaitu hari Al-Qiyamah, hari yang kita senantiasa kena berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala nak jawab kepada kita, ahiyal jannah am ilan nar, kepada syurgakah ataupun kepada neraka. Afanallahu wa iyyakum ajma'in min ahlin nar. Maka hari ni perjumpaan kita sekali ni kita nak mari tengok pula, iaitu gapo akibat orang yang dusta kan, akibat yang buruk, hujung jatuh yang taknya elok bagi mereka yang dusta para nabi-nabi dan rasul-rasul yang bawanya risalah al-Islam kepada kita. Iaitu kita nak tengok pada ayat yang ke-21 daripada ini surah. Ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala firman kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dan yang dimaksud kata, yang demikian itu maksud kata, dan tidakkah mereka berjalan di bumi lalu melihat bagaimanakah akibat orang-orang yang pernah ada sebelum daripada mereka? Adakah mereka lebih sangat kuat dan lebih banyak bekas daripada berjaksa dari mereka di bumi, tetapi Allah Ta'ala mengseksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka? Tidaklah ada bagi mereka sesuatu pun yang menghindarkan bahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan kata awalam, tidakkah, dan tidakkah mereka. Siapakah mereka? Mereka di sini iaitu mereka-mereka yang dituju di dalam ayat ni, iaitu musyrikun Quraisy, hak mula-mula sekali. Kenapa? Kerana mereka inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawanya risalah kepada mereka. Awal sekali makna Nabi itu alaihi salatu wassalam bawanya risalah kepada mereka. Mereka inilah mula-mula, iaitu Quraisy. Awalam yasiru. Sara yasiru mana berjalan. Jalan di sini di mana? Fil ard. Jalan di atas muka bumi ni lah. Jalan tadi itu adanya tujuan. Bukan sekadar berjalan nak makan angin saja, bukan. Jalan ada tujuan. Tujuan gapo? Ya Allah Ta'ala suruh kita orang Islam boleh ambil iktibar, ambil cara mikir daripada apa yang Allah Ta'ala tujukan ayat ini awal sekali kepada mereka yang tidak beriman. Kita ni boleh ambil faedah daripadanya. Suruh berjalan, ya suruh berjalan. Tapi berjalan gapo? Fayanzuru, suruh kita tu tilik. Tilik di sini mana suruh kita fikir. Suruh kita itu mikir daripada apa yang kita tengok. Kalau gitu, hasil
pemikiran daripada kita tilik satu perkara itu adalah disuruh dalam agama kita. Bukan mana kata kita tilik tetapi tidak kita tadabbur, tak buat kira, tak ada hitungnya, itu bukan arti. Kita tengok satu perkara, pasti kita itu kena mikir. Kenanya, apa nama orang panggil kata, kena ambil ibrah daripadanya. Ambil ibrah, ambil cara mikir daripadanya. Sebab itulah, Tuhan suruh, fayanzuru. Yanzur apa? Kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Bagaimanakah dapati akibat hujung jatuh mereka-mereka yang ada sebelum daripada dia, sebelum daripada mereka itu. Mana sebelum daripada Munghir Quraisy mari kepada ini bumi nining, mari di dalam dunia nining kepada ini dunia. Belum daripada mung tu ada umat, belum daripada tu banyak lagi. Umat belum daripada mung tu bukan sikit, hak mari belum daripada mung tu. Maka mung tengoklah, kata aku nak buat macam mana terhadap orang yang bakit dusta terhadap rasul-rasul dan nabi-nabi apabila hidayah itu sampai. Ini tujuannya. Makna kata dalam Islam kita ni dia suruh tilik dulu, we amaran dulu, we tegak dulu, we peringatan dulu, belum daripada nak buat gapo-gapo. Ini molek. Ajaran yang molek, ajaran yang elok, ajaran yang dapat faedah bagi kita. Nampak tu tak? Ajaran yang elok, ajaran yang molek, ajaran yang ada faedah bagi kita. Dengan sebab itu Muqatil dia mentafsirkan akan ayat afalam yasiru tadi itu, dia kata kemudian Allah Subhanahu wa taala menakuti mereka dengan seumpama azab umat-umat yang sebelum daripada ini, supaya mereka itu boleh mengingati, supaya mereka itu boleh mengingati, boleh ambilnya cara mikir. Apabila mikir dan boleh ambil pengingatan, hasillah bagi mereka gapo? Hasillah bagi mereka itu naknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini tidak mau nak tunduk kepada Allah Jalla wa ala dengan cara sempurna. Dengan cara sempurna, dengan cara habis, dengan cara merangkungi hidup dia tu. Sebab tu Allah Ta'ala suruh jalan mereka itu di dalam bumi ni. Tengok umat-umat sebelum daripada mereka, kata Tuhan buat macam mana apabila mereka itu silap dengan Rasul, dengan Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Lalu itu Muqatil kata, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim ay minal umamil khaliyah, daripada umat-umat yang telah gi mari dah, telah lepas mari dah. Mana kata kita ni ada contoh hak belum daripada kita ni banyak dah hak lepas mari ni. Siapa kata? Umpama kaum Mu'ad, kaum Thamud dan kaum Fir'aun sendiri dan lain-lain lagi daripada kaum yang apabila kita berjalan gi rihlah musafir gi di Timur Tengah tadi itu, kita boleh tengok beberapa kesan-kesan yang Allah Subhanahu wa taala taruhkan. Perkara itu nak kita itu boleh lihat, boleh tengok supaya nak menggagahkan iman kita, menguatkan iman kita, membersihkan, menetapkan iman ketakwaan kita kepada Allah. Itu terutama orang mukmin sendiri. Dan orang yang tak beriman, naknya kembali tinggal kekufuran kepada iman. Tinggalnya perkara yang engkar dia itu kepada dia itu membenarkan akan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tengok betapa ramai dah. Nah, orang-orang putih sendiri, orang barat dan orang-orang daripada lain daripada golongan tu yang mari berjalan, marinya tengok, marinya
ambilnya pedah daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Mereka ni dulu sama. Mereka ni lah gi di situ, gi di sini untuk tengoknya kesan-kesan yang umat-umat belum daripada tu. Tetapi adalah satu jumlah yang berakal di sisi mereka itu gi untuk nak ambil ibrah. Satu jumlah gi untuk nak memuaskan hawa nafsu dia. Satu jumlah gi kerana nak carinya Rusia banyak daripada tujuan-tujuan yang mereka itu berjalan di atas bumi. Akan tetapi tujuan yang asal yang Allah Ta'ala nak daripada manusia yang nak pergi jalan tepat-tepat tu pergi tengok kesan-kesan supaya nak ingat, nak mengingati kata apabila kita tengok tadi tu apakah kita dapat daripadanya. Nampak tu tak? Tepat kita ni tidak adalah kesan-kesan kenabian, kesan-kesan umat-umat dulu dengan cara kasar-kasar, kerana kita ni bukan daripada berapa asalnya Rasul hatanya Rasul betul-betul mari. Banyak ke ada di Timur Tengah ni lah. Tu nampak tak tu? Tu. Maka ayat ni Tuhan kata awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim, daripada umat-umat hak telah lepas mari dah, daripada kaum Samud, kaum Ad, kaum Firaun dan sebagainya. Lagu mana ya Allah? Nak Tuhan nak katuk lagi, nak kemah lagi, nak kejak lagi, nak sipu lagi. Gapo nak royak kepada orang-orang ni? Utama Quraisy hak mula-mula sekali bila ya royakkan Quraisy, kita boleh juga ilmu pengetahuan. Hak ni mana kata lebih apabila kita dengar perkara yang lebih, dengannya isi kandungnya yang mulia seumpama wahyu ni, kita dapat semata manfaat daripada. Ya dok royak hak orang lain, mana kata habis hak Quraisy ni hak mula-mula hak tak beriman, tapi pedah dalam tu kita boleh ambil. Ni mana kata Al-Quran ni ya boleh semata. Apabila kita dengar dia, ya boleh semata. Boleh ke apa? Boleh pedah klik diri kita. Mari kita tengok. Baik. Lah mana dia kata? Kanuhum asyadda minhum. Kanu didapati mereka itu hum asyadda minhum. Didapati mereka umat belum daripada ni, belum daripada kita, makna daripada Quraisy ni, kufar Makkah ni, hak dimaksud ni, mereka ni lebih ke apa? Kanu hum asyadda minhum. Didapati kanu, wow tu kanu, mereka itu adalah umat hak belum daripada ni. Hum asyadda minhum. Mana kata mereka itu lebih dahsyat daripada pia minhum lihat belakang ni, daripada kafir Makkah. Lagu mana? Coba kita tengok. Tuhan mari nyata kanuhum asyadda minhum quwwatan. Ni kuwah. Makna kata kalau kita tengok mari dalam sejarah begitulah. Lah mana? Umat dulu ni wa kanu yanhituna minal jibali buyuta. Makna kata mereka itu ambil bukit tu buat rumah dia. Tengok kuat kekuatan hak Tuhan nak uwi ke dia. Minhum quwwah, gagah sungguh. Coba kita pergi di negara-negara Arab yang susungnya batu tadi itu nyakak lagu mana dengan tidak ada alat canggih zaman kita. Alat canggih zaman kita nak memikir kata tak siapa mereka itunya buat boleh. Yang tebuk bukit menjadi umuh. Bukit batu, bukit panggil bukit lagu tu panggil gunung. Beza di antara masa Melayu kita gunung dengan bukit. Kalau bukit ni boleh kita buat menanam berapa ya ada tanah yang molek. Tapi gunung mana batu. Bukit biasa batu tu. Nampak tak tu? Ya tebuk, ya buat go tu buat go ni. Gapo tu nak royak? Nak royak tak gagah dia. Dahsyat dia. Hebat dia. Orang kita tak boleh nak buat. Umur dia lebih panjang daripada kita. Tubuh jasad dia lebih besar daripada kita. Ran dia lebih daripada kita. Suara dia lebih daripada kita. Gapo lagi tu kata? Kanu hum asyadda minhum quwwatan wa atharan fil ard. Atharan ni makna mana? Athar mana keseh-keseh. Pembina yang dia itu buat taruh mari itu. Pembina keseh-keseh yang boleh kita tengok daripada umur mereka,
daripada tempat perniagaan mereka, daripada diri mereka sendiri, kesal-kesal yang boleh kita tengok yang dok buat mari tu banyak. Bina lah utama-utamanya hak kita boleh tengok. Nampak tu tak? Athar fil ard, di dalam bumi. Nak ayat kata gapo di sini? Nak ayat kata umat dulu ni, belum daripada mung ni hai Quraisy, dia bukan duk saja lah. Makna dia bina, dia imarahkan bombing ni. Bukan mari duk dia. Tak ada buat gapo, tunggu hari nak mati. Lemah, tak adanya hemah gapo nama. Tak. Dia bina. We naik, we tengok sampai kali tinggal kesal hingga Allah Ta'ala suruh orang kamar dia ni tengok kesal dia. Ha tu. Kebaikan dia tu, hak lagu tu ada. Tetapi tak baik tak beriman dengan Tuhan. Kesal dia ada, bina dia ada, kekuatan kesal dia tu boleh kita tengok. Hingga Tuhan suruh kita tengok pula tu. Akan tetapi mereka tak beriman. Tak beriman hak tu lah. Miliknya bombing. Sebagaimana katanya ahli tafsir, milik bombing ni, bina bombing, waktu buat ni. Akan tetapi tak beriman, apa jadi lagu mana? Fa'akhadhahumullahu bizunubihim. Ya Allah. Maka mengambil akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sebab kekufuran mereka. Tak beriman, ada kekuatan, ada bina ada, kalau bahasa sia kat pongan. Ada pongan. Bukan makna kata kan dok tunggu, tak ada buat gapo nama dak, bukan lagu tu. Ada kesal, buah tangan dia tu ada, dia bina. Bina ke apa? Bina negeri, bina negara. Bukan makna kata bina kampung biasa. Cuba kita tengok di Mesir, bina setara mana, bina dia besar mana bukit yang dia bina. Di situ kaum Samud, kaum Ad ni bina lagu mana, buat bukit tu bukit ni. Hingga kata kita fok khayal, atas daripada kita nak khayal kata manusia nak boleh buat. Oh ya buat comel di bukit tadi, kalau kita tengok di Urdun perkesal dia banyak. Apa kita tengok? Nampak je tak? Tetapi tak beriman. Allah Ta'ala mengambil mereka, mana mengazab mereka oleh Allah Ta'ala dengan sebab sebab kekufuran mereka. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekufuran mereka. Kufur dengan Tuhan. Tak beriman dengan Tuhan. Kekuatan yang ada, akal yang waras, cara mikir yang cermelang, kesan buah tangan dia ada, khija dia boleh, orang kamar dia boleh tengok, tak ada harga. Tak ada harga gapa-gapa. Sebab apa? Sebab kufur. Kufur dengan siapa? Kufur dengan Tuhan yang menjadikan dia. Sebab tu Tuhan kata, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Nak kufur ke dengan Tuhan jadikan kita daripada tak ada kepada ada. Daripada nutfah, kamar Tuhan jadikan kita sebagai manusia. Nak kufur? Kufur dengan Tuhan. Tak ada berarti. Maka alhamdulillah kita sebagai orang beriman ni hebatlah kerana iman kita ada. Tak masuk dah kita kata innal insana lafi khusrin, tak masuk lah tu. Sebab apa? Sebab illal ladzina amanu, kita orang beriman. Allah sebab tu bawa molek dah iman kita. Ini Tuhan nak royak kita. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dan tidaklah apa nama tu, tidaklah bagi mereka itu nak sekat, ada penyekat, mempertahankan, ada orang nak tahan daripada azab Tuhan apabila Tuhan nak turun, tak ada. Hak ni hak sedap ni. Lah mana? Kalau Tuhan hendak nak binasa, tak ada. Tak ada ke apa? Tak ada pihak nak boleh sekat. Di sini semua manusia pakai iktiraf belaka. Dengan hati tu. Pakai mengaku belaka dengan hati tu. Percaya belaka. Akan tetapi nak royak kata ainat dia, takabur dia, kufur dia. Lah mana? Ya semua kata benda ni tabiat.
Kalau bahasa siapa panggil tamacat, tabiat kata, gi pada tabiat. Ni orang panggil kata kejadian hak dunia, kejadian hak tabiat tabiat udara, tabiat air, tabiat angin, tabiat tu tabiat ni. Nak heretnya manusia yang tidak ada akal yang waras itu nak juga gana nak wi kufur kepada Tuhan. Tuhan azab setara tu supaya nak kembali manusia tu klik kepada Tuhan, tak juga tu nak terkerah. Sebab tu apabila ia masuk neraka esok dia minta nak klik tu, Tuhan tak wi klik. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau aku kembali klik semula puakmu kufur pun lah. Tak sadar janji bohong lah puakmu. Tu nak ayat tu Tuhan tak wi dah. Awak apa? Kerana ni Tuhan ada ayat dah. Nampak? Tak ada biar nak boleh sekat. Zaman kita pun tak usah lah hebat setara mana ahli dunia mana pun, kalau Tuhan nak binasa habis licin. Sebab tu kita sebagai orang beriman kita tahu kata apabila mari dah bala dah tu kata kita ni salah gapo-gapo. Kita berasa nak rujuk diri kita, berasa nak mengabdikan diri kita kepada Tuhan kita, berasa nak istighfar, berasa nak minta maaf, berasa tu berasa ni, je berasa. Tu hati orang yang beriman. Adapun hati orang tak beriman, tak. Lagi kita tengok kisah Firaun jadi lagu mana apabila Musa ni bawa datang ke keterangan mari. Bawa jadi lagu mana mari kita tengok. Keras setara mana? Tu dia. Itulah Allah Subhanahu wa taala nak royakkan kepada kita, kata, "Hei manusia, tunduklah kepada aku. Berimanlah kepada aku." Kenapa? Kerana kekufuran kamu tidak boleh nak menyelamatkan kamu apabila azab itu datang. Umat dulu gagah lebih padamu, habis licin. Mari dengan tepik, mari dengan angin, mari dengan ribut, mari dengan apa nama? Banjir. Habis licin. Nanti kita tengok kaum Ad lagu mana, kaum Samud lagu mana, kaum Firaun lagu mana, kaum Nabi Nuh lagu mana. Ni boleh kita tengok. Apa benar tu kesal ada nak? Ada kesal tu. Hak Tuhan dah sebut dalam Quran semua ni ada belakang kesal yang boleh kita tengok. Nampak tu tak? Yang boleh kita lihat dengan mata. Akan tetapi tengok dengan mata ni nak pergi di sini, turun di sini. Bukan tengok lepas. Tak, bukanlah tu. Terkadang kita pergi ke Mekah sendiri pun kalau tidak ada basirah di dalam ini, pergi saja gitu. Demo tu pergi apa nak pergi ratik. Demo tu buat umrah wajib apa rasa nak pergi ratik, nak tewah belamba pasal tak aku apa boleh pergi situ. Bukan pergi kerana nama abdikan diri dan pergi tengoknya kebesaran kekuasaan Tuhan. Tak. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, tu tak ada. Siapa dia membesarkan lambang Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu tandaan ketakwaan dia tu. Hilang. Nampak tu tak? Sebab tu kita kena kembali semula. Mari semula, mengaji semula, tilik semula, tengok semula, ambil pengertian semula. Awak apa? Kerana benda ni lah pedah bagi diri kita. Sebagai air untuk nak menghidupkan kita. Daripada kita duk mati tu, nak hidup semula kena ada air. Air apa? Air wahyu. Tu liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Nak hidupkan. Hidup. Kemudian waqponyo Allah Subhanahu wa taala akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Makna kan tu? Dzalik. Ni mari ayat yang ke-22. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa akhadhahumullah innallaha qawiyyun syadidul iqab. Ya Allah. Lah mana? Dzalik. Kita tengok maksud dulu dengan bahasa Melayu sikit, iaitu yang dimakian itu
lantaran sesungguhnya mereka didatangi oleh rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan, tetapi mereka tolak, mereka tak terima, lalu Allah seksa mereka, Allah Ta'ala membinasa mereka, kerana sesungguhnya ia Allah yang kuat. Allah Ta'ala tu bersifat dengan qawi dan sangat pedih seksaannya. Mari kita tengok. Itu maksud dengan cara seperetah lalu daripada isi kandungan ayat yang ke-22 daripada surah Ghafir. Katanya para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in tentang dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Tu Muqatil dia katakan, Muqatil ni salah seorang alim ulama yang hebat, yang Imam Syafi'i kata apabila mun nak tafsir Quran kembalilah ilmu tafsir kepada dia. Sebab itulah kita itu tupai ilmu dia. Kenapa? Kerana dia sebagai keahlian dalam masalah mentafsirkan akan Al-Quranul Karim. Zalik, dimakian itu, dimakian azab ya Allah Ta'ala royak dalam ayat 20 tadi, 21 tadi itu tu, al-azab ya Allah Ta'ala menurunkan tipu mereka tu bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, dengan bahawasa mereka itu adalah gapo? Datangnya rasul-rasul kepada mereka dengan keterangan. Makna kata rasul bawa dah mari keterangan. Bil bayyinat, bayyinat mana kata kana? Makna kata keterangan. Keterangan ni ulama tafsir kata wa imma mu'jizat wa imma cara mikir yang waras, yang boleh manusia itu terima dengan akal fikiran dia. Ada dah mukjizat. Mukjizat ni perkara yang mencarikan adat yang tak kuasa manusia mana-mana pun bawa datang malaikat rasul. Setiap masa rasul mari tak ada pihak boleh bawa. Wari seumpama. Ada pun karamat ni perkara yang menyalahi adat juga, akan tetapi bukan orang tu seorang, orang lain pun tu hewi juga. Adapun mukjizat dak kepada rasul hanya jua hak tu ya. Perkara yang menyalahi adat supaya dengan takrif karamat dipinasi hak tu, akan tetapi ia khusus bagi rasul, orang lain tak boleh nak buat, tak boleh. Nampak tu tak? Orang lain nak buat tak boleh. Tu makna kata bayyinat, waridah. Ayat ni supaya dengan ayat dalam surah Al-Isra. Supaya macam mana? Tuhan kata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Tuhan tak azab nah. Tuhan tak azab, Tuhan tak seksa, Tuhan tak menyanyai mereka hingga Tuhan utuh rasul pergi dulu. Gi rasul tu gi dengan apa? Bil bayyinat. Ni ada ayat ni. Gi dengan keterangan. Tu makna kata zalika apa nama? Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Sebab kena azab tadi itu dengan bahawasanya mereka adalah datang rasul-rasul mereka tu dengan keterangan-keterangan. Sebab salahnya rasul mari. Hera tu rasul mari bawa keterangan. Sebab kena azab tadi ni Tuhan nak menyata kata apa Tuhan azab mereka. Kenapa? Tuhan azab mereka. Apa kena azab teruk pagi tu lalu ni sampai kena mati habis licin ni. Kok mana? Ni. Zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Apa natijah? Fakafaru, maka mereka itu kufur. Kufur macam mana? Yakni kufur nak mengasarkan akan Allahu Jalla Jalaluh dan nak membenarkan kerasulan yang rasul itu bawa datang mari supaya nak beriman dengan Tuhan. Itu kufur. Kufur mana-mana? Kufur makna kata tak benar. Tu makna kufur pada asal. As-satr. Hendak kita tutupkan cahaya
Cahaya ke apa? Cahaya keasaan, cahaya iman. Tu tutup, tak mau. Kamu. Tu makna kata fakafaru. Kufur mereka itu. Katanya Muqatil, mana kufur? Kufur di mana? Kafaru bil iman wat tauhid. Kufur dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan tauhid kepada Allah taala. Tak sih. Sebab rasul mari hak ni. Khija rasul hak ni yang mari nak raya. Mari nak bawanya manusia nak buat pecah diri dia daripada kekufuran dan syirik. Wa tu benar tu. Sebagaimana Tuhan kata dalam ayat yang lain, Tuhan nak tafsirkan ayat ni, Tuhan kata walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tiap-tiap umat tadi itu Tuhan utuskan rasul. Mari apa rasul? An i'budullah, supaya mengabdikan, makna supaya mengasakan Allahu jalla jalaluh. Kemudian wajtanibut taghut, dan menjauhkan diri dia tu daripada taghut. Apa makna taghut? Tiap-tiap perkara yang jadi menyungutu bagi Tuhan, ataupun tiap-tiap perkara yang diseru, yang disembah, yang diibadat lain daripada Allah Taala. Tak kiranya patung, tak kiranya hukum, tak kiranya akal fikiran, tak kiranya gapo apa katalah yang berlawan dengan hukum Tuhan, dengan apa yang Tuhan nak, tu panggil taghut belaka. Tapi asalnya mana kata perkara yang dipuja lain pada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira. Nampak tu tak? Setengah ulama kata syaitan, at-taghut di situ makna syaitan. Fakafaru, mereka ini kufur. Apabila kufur, lah mana? Rasul datang. Dengar gapo datang? Duk dia mari jadi bisu gitu. Tak. Mari bawa ke terang ni. Kamu ada lidah yang fasih. Fasih untuk apa? Untuk menyata hukum Tuhan. Royak hukum Tuhan kepada ummah. Gini. Dengan tidak susuk gapo-gapo pun. Dah tu. Kemudian natijah tu baik. Kafaru. Mereka kufur. Kufur ni perbuatan dia. Perbuatan ummah. Perbuatan kaum. Yang nak lawannya perbuatan hak rasul, perbuatan rasul mari seru, mari heret, mari menyata, mari menerang. Hak ni mari tutup, mari paling belakang buat kekufuran. Tu makna kata lawan tu. Nampak tu tak? Salah kata lawan. Tasadam, berlawan di antara dua perkerjaan. Perkerjaan rasul dengan perkerjaan kaum. Apabila jadi gitu, fa'akhadhahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka itu. Allah Taala binasa. Akhadha di sini mana Allah Taala mengazab, mana membinasakan akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni. Allah Taala binasa sungguh, hatta mentakdimkan maf'ul di atas fa'il itu. Binasa sungguh. Tak kira binasa dengan tepik ke, binasa dengan air, binasa dengan ribut, binasa dengan pelakat, binasa dengan suara, binasa dengan binatang, binasa dengan tu dengan ni. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak siapa dia tahu. Kata tentera Tuhan tu banyak setara mana tak tahu. Semut tentera Tuhan. Angin tentera Tuhan. Ribut ni tentera Tuhan. Gapo lagi semua tu hak dia belaka. Nampak ke? Mari kita tengok tentera ya Allah Ta'ala hatta mari dalam kisah apa nama Musa dengan Fir'aun ni, gapo dia nanti insya-Allah Ta'ala kita akan tengok. Fa akhadhahumullah, makna kata Allah Ta'ala mengazabkan mereka itu. Sebab gapo Tuhan azab? Sebab dia kufur. Lepas tu azab Tuhan Tuhan kita ni takut gapo umat dulu ya kecil lah. Takut gapo azab kita gagah. Tengok ni kita jadikan umur kita dengan bukit ni. Cuba tengok kesih kita buat. Kata. Nak buat mudah-mudah. Salah kita ya kecil. Lalu Allah Ta'ala nak royak lagi kata hak muda suka tak di kekuatan hak mung tu. Gagah mung tu. Hak muda perasa tu.
Mari daripada dia. Mari daripada aku. Sebab tu dia kata innahu qawiyyun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa, gagah. Gagah mung tu daripada hakku. Kalau aku nak tarik gelik, tak boleh buat gapo. Itu dia. Ni pedah Tuhan wari innahu qawiyyun, lepas daripada Tuhan kata fa akhadhahumullahu. Nak takkid kata aku boleh buat. Hak mung duk khoya kata aku ni tak boleh nak buat mung, mung tak boleh nak jadi gano, mung selamat daripada seksa aku. Jangan kalau bahasa petani kata tak sedap rasa. Tak sedap suka, tak sedap khoya. Aku ni qawi, sangat perkasa, gagah. Tak ada siapa pun boleh mengatasi aku, tak ada. Nampak tu tak? Ni nak kita faham jadi molek. Supaya nak kita ni tunduk ke dia. Lah mana pun kita tunduk ke Tuhan kita. Tunduk kepada manusia lekeh, tapi tunduk pada Tuhan mulia. Kira situ. Ulama kata kalau kita takut kepada satu perkara, kita lari daripadanya. Tapi kita takut Tuhan, kita nak masuk dekat. Tak serupa. Hingga sifat perbuatan kita dengan Tuhan tak sama. Pas bagaimana zat Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan nak sama dengan kita, tak sama sekali. Nampak tu tak? Sebab tu tak ada pernah jadi buku lah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak tentang hadiah di dalam Al-Quran. Innahu qawiyyun, itu sifat dia. Dia berperkasa, gagah. Tak ada pia pun boleh nak mengatasi dia, kuat. Lepas tu syadidul iqab, lagi dia itu dahsyat pedih seksa. Tu dia. Syadid, seksa yang pedih. Syadidul iqab, makna kata dia itu menyeksakan umat-umat yang belum daripada ning. Allahu akbar. Allahu bihi alim. Mari tepik ke sampai kecabut habis ni. Tulis isi daripada isi daripada tubuh ni. Mari tepik ke, mari angin. Cuba kita baca, tengok dalam sejarah. Dengar para ulama kita, panggil qasasul Quran. Kisah-kisah Quran, hak Tuhan royak kaum Samud, kaum Ad, kaum gapo. InsyaAllah kita akan lalu kisah-kisah tu di dalam pentafsiran kita ni, biiznillah. Ini nak royak kata, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syadidul iqab. Syadid dengan biar. Adakah Tuhan ni Raufur Rahim ke? Ya, Tuhan Raufur Rahim bagi biar, bagi mereka yang beriman dengan dia. Mereka yang benar ke Allah, mereka yang tunduk kepada Allah, mereka yang sujud kepada Allah, mereka yang rakaat pada Allah, hak tu Tuhan siap ke dia. Akan tetapi hak jenis pesening ni, ainat takabur pesening ni, sebab tu sifat takabur ni pakai Tuhan. Kibriya dia, pakai Allah Taala. Siapa dia? Yunazi'uni fi kibriya, mana fi kibriyati, makna kata siapa dia ambilkan pakai takabur tu, mari pakai azab tu, aku akan azab dia. Ni hak takut. Ya manusia kita ni kalau kalau tak adanya wahyu ni, mari duk bimbingkan dia, mari duk belakan dia, Allah sakit biar kita nak buat lagu mana maksud ngakau buat apa? Aduh, maksud ngakau buat apa? Dah tak apa, kita lagu ni lah mana pun tak apa, kita maksud ngakau pun tak apa. Aduh, tu dia. Watak manusia ni orang zaman kita ada kecek ni, zaman korun ni hak kita duk ni 2021 ada saya tu bunyi dengan telinga, tengok dengan mata. Sebab apa? Tak ada tarbiyah wahyu. Tak tahu kata mung ni dhaif, mung ni lemah, asal daripada yang hina yang mung ni, pas lagi akan jadi bangkai lah pula. Tu ya manusia. Ada tak sesuai kebenaran, belalah kita lah mana pun, kita kuning lah, maksud ngakau pun tak apa. Aduh, awak apa ni? Tak ada tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah imaniyah, Quraniyah, tak ada. Sebab tu marilah kita mari tengok Tuhan kita nak ayat gapo kepada kita, supaya kita boleh selamatkan diri kita, bukan orang lain. Orang lain biar tak ada bedah gapo, kita ni nak buat lah mana. Soalan kita, Tuhan tanya kita nak jawab, panajah kita. Tu. Sebab itulah kita kena tengok isi kandungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Awak apa? Kerana ning lah orang panggil kata hidup pe kita hak sungguh. Kita nak tengok hak ni. Nak tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala ni nak royakkan kepada kita. Supaya nak kita itu boleh jaga diri kita masing-masing. Ada orang lain orang tu tak ada. Nafsi wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah. Tiap-tiap kita nak pergi hari kiamat sore. Gapo mana mas'uliyah kita? Tanggungjawab kita sore. Tu. Sebab tu kita pakat rebut ambil hidayat Quran masa kita ada nyawa ni rebut ambil. Atau apa lebih kita wi kepada orang doa kata kita. Tak kira lah pia-pia pun. Sebab mengajak dia. Tu cara dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata lagi. Ini nak masuk kisah dah lah. Iaitu kisah Musa dengan Firaun. Ini Allah kata tadi Allah Taala ada royak tentang akibat orang yang tak beriman. Apabila Rasul bawa keterangan pergi kepada dia, ya tak mana beriman, nak jadi lagu mana tu royak dah daripada ayat yang ke-21 22 daripada surah Ghafir. Ni ayat 23 Tuhan nak royak pula kisah Musa dengan Firaun. Boleh gapo daripada kisah. Ada mau kata kita ramad dah dia mau dok royak. Nak mengaji berapa kali lu Quran. Tu setengah-setengah daripada orang yang tak faham tu yang kecek gitu. Maka kita kena ingat tes selalulah dia nyanyuk dia. Kata sungguh kecek lagu tu. Tapi nasi kemarin kita makan dah kan nak makan pula hari ni. Kita kena yang mengingat lalu. Sebab itu tu orang panggil tahawa dia. Duk heret tu baik. Nak heret diri dia saja tak, nak binasakan diri saja tak, nak heret sampai kita ni habis semangat dengan sebab perkataan dia. Sebab tu kita kena dok tahan sama. Tu dia tak berhenti. Syaitanir rajim ni dia tak berhenti daripada buat rancangan nak wiskat manusia daripada nuril hidayah. Kita pun jangan berhenti akal fikiran kita nak mempertahankan, nak mensebarkan, nak mendekati nur hidayah ni, kita kena sama naik. Bukan mana demo tak tidur, kita tidur. Tak ada. Kenapa? Hanya kena sama-sama pergi, sama-sama naik. Tu. Allahu Jalla Jalaluh firman lagi kata, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab." Allahu akbar. Ayat ni sebagai cermin, sebagai contoh tauladan bagi tiap-tiap pendakwah akan kena cuba umpama ni. Tiap-tiap pendakwah ataupun alim ulama yang makan saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kena sepang ni. Ni kisah ya Allah Taala royak pada kita. Hang apa kena royak kisah Musa, royak Firaun? Kerana dua ni adalah gulawai. Musa Rasul Allah, Firaun seteru Allah Subhanahu wa taala. Tengok pertemuan di antara dua ni rupa macam mana. Apa kena ngaji lagu ni? Kerana laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kisah para nabi dengan kaum dia tu ada ibrah cara mikir bagi mereka yang mempunyai hati. Tu dia. Sebab tu kena ngaji. Kena rajin dengar. Kena rajin nak tahu. Tahu hak ni boleh. Rasa nak tahu, rasa nak tahu. Orang tak sedar tahu. Nah, orang tak ada pedah bagi kita. Ya Allah, wapanya jadi gitu. Orang kita tak tahu habis ni. Apa pedah bagi kita. Itu cara-cara hak benar, hak betulnya. Baik. Tuhan kata mari kita tengok maksud sepatah lalu dulu ulama kita macam mana. Tu daripada ayat 23 24 tu kata kan ia kata dan sesungguhnya Allah lah, kami itu makna Allah lah telah utuskan Musa dengan membawa ayat-ayat di situ makna kan maknanya mukjizat kami dan alasan yang nyata dan keterangan yang nyata. Musa tu bawa keterangan yang nyata serta adanya mukjizat di tangan dia.
Mukjizat ni mana pembantu untuk pembantu bagi keterangan daripada lidah hak dia duk hurai itu. Nampak tu tak? Keterangan. Dan kepada mana arsalna tu Musa tu bi ayatina wa sultanin mubin, kepada mana? Ila Firaun, kepada Firaun. Kepada mana? Kepada Firaun dan Haman dan Qarun. Tetapi mereka berkata hak ni, faqalu, kata tiga-tiga lalu dah pia, Firaun, Haman, Qarun, katanya Musa itu sahirun kazzab. Allah. Salah kata sahirun kazzab, innahu sahirun kazzabun. Sesungguhnya Musa tu tok sihir, pendusta. Ya kena hak ni. Ya kena lalu dah. Orang mau tu duk kecek tak betul tu, terbahaung tu. Ya kena hak tu. Walaupun ada alasan setara mana pun daripada qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, qala tabi'un, orang hak tak saya terima situ. Ni. Ni apa panggil? Boleh kita tengok. Tengok ke apa? Tengoknya cerita ni supaya nak kita ambil cara mikir. Kata aku apabila calonkan diri aku jadi pendakwah, jadi alim ulama, kena ni. Tak ada kena pelik. Kita ni dengan Musa mana lebih? Tak kena tanya. Kenapa? Soalan tak kena tanya, pahal belakang. Mana hal langit? Tak ada kena royak dah. Kata atas ke bawah, pahal dah. Malaikat orang tak cerdik kalau tanya lagu tu, sebab tutup nahung pun tak kira kata sebagai kalam. Sebab orang pakai tahu belakang dah. Tetapi mari kita tengok. Gapo Allah Ta'ala nak royak ni? Mari kita tengok. Dhahak dia kata, dan apa nama Muqatil dia katalah mana? Laqad arsalna wa laqad arsalna, dan sesungguhnya kami utus akan Musa maf'ulun bih, akan Musa bi ayatina, dengan keterangan kami. Makna kata Tuhan suruh, tapi Tuhan juga wi keterangan, wi pembantu, wi mukjizat Tuhan awak kerja. Sebab tu gapo kita boleh sini, makna kata kita jangan suruh orang saja, kita kena wi bantu juga ke orang. Awak kerja wi bantu. Suruh tak apa, tapi kena tolong lagi, kita kena tolong. Nampak tak tu? Tu cara hak kena je dok gitu. Ni suruh saja, pembantu tolongnya tak ada. Tak boleh buat lagu tu. Allahu Jalla Jalalu suruh, tapi ya wi bantu. Bi ayatina wi keterangan. Nampak tu tak? Wi bantu, wi mukjizat, wi tu, wi ni. Untuk apa? Untuk jadi bahan buat kerja. Ya gitu. Lalu apa nama ni, ayatina ni katanya ulama kita, makna kata awal sekali tangan. Waslub yadak fi jaybika takhruju bayda. Mana kata keluar tangan jadi putih. Putih ni mana kan? Oh, kita kata tangan putih biasa. Tak. Ya setiap zaman, setiap masa tu peedah tak sama. Supaya kita kata orang zaman dulu belum daripada kita. Ya misal ni nak masuk dengan padan dengan semasa. Maka Quran ni dia setiap masa, setiap zaman kita boleh pakai. Ya duk di mana? Duk di kita itu pelekatkan masalah. Makna kata kita masukkan masalah dengan perkara tadi. Berah duk jadi berah tu. Nasi tu baik apa jenis sekarang? Asal pada berah tu? Nampak tak tu? Memang tahu hak ni bukan berah. Tak berah. Tapi nasi ni nama beberapa jenis nasi. Tapi daripada beheh asal. Sebab Quran yang panggil beheh asal. Semua dok sini. Lepas tu pandai ya kita lah. Nak waktu baik setara mana? Hebat setara mana? Mengaji cukup kedak alat senjata dia untuk nak memahami kalam Allahu Jalla wa Ala daripada alim ulama. Kena dok situ lah pula. Nampak tak tu? Ya waktu baik tangan. Tangan ni waktu baik jadi keadaan putih. Makna bercahaya. Cahaya zaman tu payah cari.
Zaman kita pelita elektrik, pelita faifa, pelita lampu ni seni zaman kita. Zaman dulu mana ada. Balik malam tadi itu kalau boleh buat tubik tangan gitu, Allah. Seolah kalau bahasa orang bukan Islam mana memperdewakan orang akan dia. Mana kata orang ni boleh kita buat Tuhan lah. Tak. Atau asal orang yang bukan beriman, kita tak lagu tu. Nak ayat kata makanah, pangkat dia orang ada mugotu tu hebat. Supaya zaman kita, zaman dulu belum ada kemudahan ni. Ada radio satu pun. Ada TV satu ya dalam kampung. Orang pakak pergi situ. Pakak tumpu situlah. Rumah apa nama Tok Nebe ke, Tok Mene ke. Nampak? Tok Gawa ke masalah. Ya ada kekuatan. Dah tu. Tu nak kita faham jadi jelas jadi molek. Baik. Kemudian dan tukar dia. Tukar Nabi Musa AS Tuhan jadikan tukar yang ada di tangan Musa. Tuhan Musa dah pegang tu. Wa akhushu biha ala ghanami tu mana dia buat apa nama tolakkan kambing-kambing dia, tunjukkan helak-helak kambing dia tu jadi mukjizat. Allah Taala pilih benar dekat sekali jadikan mukjizat. Apa makna mukjizat? Kita tahu belaka situ. Nah, menjadikan ular besar tu. Apakah boleh makan ular para tok sihir. Nanti kita tengok cerita yang tak habis lagi. Wa sultanim mubin, dan sultanim mubin. Sultan ni berikan makna oleh para ulama kita, makna kata hujjah. Hujjah ni mana perkara yang nak mematahkan satu perkara, mematahkan cara mikir, mematahkan faham, mematahkan pegang, tu panggil hujjah. Mari hujjah dia patah. Patah mana kata nak menunjuk kata hak dia hak betul, hak gulawi dia tu batil. Dia sini Firaun dan kaum dia. Bayyinah. Mubin makna kan? Bayyinah. Mana terang. Nyata molek. Nyata di sini kata para ulama, mana akal boleh terima dengan cara sempurna. Tak ada jadi belawai gapo. Wahyu tak ada belawai dengan akal. So umpama cahaya lampu dengan mata kita belawai ke? Tak, dua ni tak belawai. Nampak? Di sisi ahli sunnati wal jamaah, akal khija dia faham syarak, bukan nanti hajar syarak. Akal sebagai makmum, wahyu sebagai imam, tu di sisi kita. Hak yang akal bukan. Mana takkan akal sebagai imam, wahyu sebagai makmum, itu bukan. Bukan apa? Bukan sunni. Nampak tu tak? Tu. Kemudian Tuhan kata laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin kepada mana? Ila Fir'auna, kepada Firaun. Wa Haman, dan kepada Haman, dan kepada Qarun. 3. Fuak debel saja. Firaun tu raja, Haman itu menteri dia, Qarun pembantuan, duit dek dia. Ada 3 ni. Adanya raja, mana kata adanya ketua lah. Ada ketua, kemudian orang mikir, kemudian pembantu. Dia 3 ni nak gagah. Nampak? Dia nak sore tak leh. Raja lagi ada orang musyarak di tepi dia. Tanya ke ada ke gapo raja nak tanya. Raja nak pergi sore tak leh. Orang hak pegang wang, pegang duit, pegang pitih ni suku pula. Dia kena pergi. 3 ni kena pergi sekali. Barulah dia naik negara negeri. Yang tu tak pergi. Nampak tu tak? Ada cara mikir, kekuatan tak ada. Tak boleh. Ada cara mikir, kekuatan pun ada. Duit tak ada. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena pergi sekali. Nampak? Dia kena pergi sekali. Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun. 3 orang. Nama orang belaka tu manusia. Manusia bukannya jin. Manusia tak nyawa seperti kita ni.
falamma tak kala mereka itu lihat akan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa alaihi salam, tentu dah kata daripada Allah taala perkara tersebut itu. Lah mana? Apabila Musa ni dia ni sebagai kita dok tahulah kata anak pera bagi Firaun. Nak ayat tak kuasa Allah Jalla wa Ala, Firaun ini dia percaya kepada tok nujung dia, kata arash dia akan bergonjang dengan satu orang yang lagi nak beranak mari di kalangan orang lelaki. Dia percaya kepada tok sihir dia tu, dia royak lagu tu. Hak ni sampai ke sekarang pun ada orang yang bukan Islam duk main lagu tu. Dia kena ada tok sihir, dia nanti menengok lagu mana. Nah, nanti menengok pasal mana jadi. Nak jadi lagu mana. Hak buza ada. Hak lain daripada buza Hindu pun ada. Hindu tu ada. Hak zaman Firaun ni ada. Ya bunuh. Habis anak lelaki ikut beranak hak mana-mana. Tapi nak ayat kata wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka itu rancang Allah Taala perancang juga, dan sebaik-baik rancangan iaitu rancangan Allah Taala untuk nak menzahirkan kekuatan. Kata kalau muka rancang setara mana, kalau aku rancang benih aku tu je gitu. Tuhan tak buat perkerjaan ni, mereka ada muqabil. Apa? Ada gulawe. Ya buat dulu, Tuhan balas. Itu makna sempurna, bukan makna naqis. Bukan makna kekurangan. Nampaklah tu? Tak kena ada jadi bahasan jadi panjang. Baik. Tuhan perintahkan kepada wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Makna kata aku ni wahyukan kepada ibu bagi Musa, suruh apa? Suruh cara molek anak seorang ni. Kalau mu takut fa'alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inni radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kalau mu takut, wahai ibu bagi Musa, mu ambil dia gi lota di dalam sungai ni lah. Aku mu tak usah berasa hati, tak usah rusing, aku akan jadikan dia sebagai rasul dan aku akan kembali mung kepada dia. Lalu ibu Nabi Musa tak tahu nak buat gana, buat sungguh sebagaimana Tuhan royak dalam Quran. Gitu anak dia di dalam air tadi itu. Lagu mana? Nya belayar naik hari tu moleknya Firaun awak makan di tepi sungai. Lalu bunyi suara duk naik. Molek Hasyiah tadi itu nak basuh tangan, katanya bunyi budak naik mari daripada air ni. Lagu mana? Buka tengok gapo tu. Firaun duk atas mimbar di atas tu, duk atas arasy di atas tu. Hasyiah pun tengok, Tuhan pun capak di dalam hati Hasyiah tadi itu rasa kasih pada budak tu. Jangan bunuh dia dah. Abang jangan bunuh dia, kita pera dia. Yang molek ni budak pelak ni mari ni. Tengok. Nak ayat tu kekuasaan Allah Taala atas daripada memikir kita. Sebab tu rancangan tak molek tadi kalau kita gantung dengan Tuhan habis licin. Habis licin sawak anu. Sebab tu orang apabila nak lawan kebenaran rutuh dia. Tu dia. Binasa dia. Sebab apa? Sebab al-haqqu min rabbika. Perbuat kebenaran itu daripada Tuhan, bukan daripada kita, daripada ni, tak. Bukan daripada Musa, bukan, tak. Daripada Allah Jalaluh. Ambil perak tak terluka. Duk di dalam kota dia. Duk dalam stana dia. Diperakan oleh dia. Tu. Tetapi dengan sebab Allah Ta'ala pilihnya Musa AS sebagai Rasul. Lagu mana? Rasul Musa pernah berjalan walaupun menyalahi dengan pak pera dia. Walaupun menyalahi,
Sebab apa? Sebab kita kena pilih hak ni. Nak sekat tak boleh, kena pilih hak ni. Lan mana pun kena hak ni. Nak sekat ajaran agama ni jangan. Jangan menjadikan diri kita tadi nasallahu taala assalama wal afiyah gapo pun nak sekatkan ajaran. Tak boleh. Jangan. Kalau kita pilih hak tu, jatuh kita. Akibat kita jatuh. Jatuh boleh tengok dengan mata kepala. Tak ada turun kubur jatuh. Lalu apabila jadi pertemuan di antara pak pera dia, iaitu Firaun dengan Musa, mari sini Tuhan Raya kata, "Wari hidak apa nama mukjizat dia tengoklah. Katalah mana jadi, kok mana. Baru dia tengok." Musa pun tak ada apa. Apabila Musa wari, tiga-tiga ning kata laga innahu apa nama? Sahirum mubin. Sahirun kadzab. Oh, Musa ni tok sihir ni wak-wak lagu ni. Dusta kecek lagu ni. Dusta dengan apa? Musa tak ada kecek saja. Tak. Akal tak boleh terima hak Musa kecek. Tak. Musa tak ada kecek saja. Musa wari hujah, Musa wari mukjizat, boleh tengok dengan mata kepala. Dia pun tak boleh nak buat sebagaimana Musa buat. Sehingga tok sihir sendiri pun tak boleh nak buat sebagaimana Musa buat. Tok sihir beriman petir. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, Rabbi Musa wa Harun. Beriman mula petir kita, tapi tiga orang ni hak sakit. Oh, sihir ni dusta lagu ni. Kena. Nampak? Orang apabila tak saya terima benar-benar, walaupun kita buka Tuhan Raya, kalau buka langit ni, waktu wahyu daripada langit ni boleh pegang dengan tangan gini, waktu dalam kertas tak lagi, tak beriman situ. Sebab tu kita sebagai pendakwah tak usah ada using lah. Ya, tak usah ada using, oh gano kita royak hak benar lah, demo tak saya terima. Nah, kita royak dengan cara molek, kata demo lagi, biar tak ada apa. Musa lebih daripada kita, lebih daripada pendakwah ada ni berganda-ganda, tak kena juga. Sampai kata Tuhan catat dalam Quran kita boleh ambil ibrah, ambil pengajaran, ambilnya kekuatan hati. Boleh, tak ada apa. Nak buat kerja yang nak jumpa dengan begotu, temu dengan begotu, tak ada pelik benalah tu. Nampak tak? Tak sudah jadi pelik. Tapi ingat, sunnatullah, tiap-tiap orang lawan kebenaran akan binasa. Akan binasa. Nampak tak? Akan binasa. Hak ni apa panggil sunnatullah. Jalan ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala la yukhlifullahul mi'ad. Allah Ta'ala tak silap sama. Janji ya Tuhan tak silap. Tuhan nak akaknya benar-benar, Tuhan nak membinasakan benda batil. Sebab itulah, kalau pangkat kita ada, tapi kita nak menyokongkan kebatilan, jatuh. Kata ilmu kita ada, tapi kita nak menyokongkan kebatilan dengan sebab ilmu kita ada, jatuh. Duit kita ada, tapi kita ada duit tadi nak menyokong kebatilan, jatuh. Kekuatan kita, kefasihan kita, kefasihan makna patah fasih, cara bercakap apa, tapi kita guna nak membantukan kebatilan, jatuh. Boleh tengok jatuh. Sebab ini adalah wa'dullah, perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok. Nampak tak? Cuba kita tengok. Baik. Dia kata Musa ni pendusta. Apa boleh kata pendusta? Kerana Musa yang kata, aku ni inni rasulun min rabbil alamin. Aku rasul daripada Tuhan. Tak saya terima. Tak saya terima kata Musa, tak aku rasul daripada Tuhan mai royak kemung. Tak saya. Warilah mukjizat, wari mukjizat. Tak juga. Royak dengan cara mulut, cakap pe. Bila aku terima, Musa pun buat, we tengok, Harun pun buat, bantu sekali dua beradik tu. Tak. Tu. Tu makna kata faqalu sahirun kazzab. Kemudian setelah daripada tu, setelah daripada mana? Mari kita tengok. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala royak, kita turun ayat yang ke 25. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qutulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum
wa ma kaidul kafirina illa fi dalal. Ni siap. Inilah satu perkara lagi yang apabila orang kalah dengan hujah, dengan keterangan daripada Allah Jalla Jalaluh, ia akan jadi gini. Jadi serupa dengan ayat 25 yang Firaun hak mula-mula jadi. Mula-mula jadi ni Firaun. Apabila kena kebenaran, ia tak ada dana hujah balik, ia mula nak ngacau orang. Kemocok sekali, ia nak bunuh orang. Tu dia. Itu orang panggil jalanan orang yang lemah. Jalanan orang yang tidak ada hujah, jalanan orang yang tidak adanya kekuatan daripada Allah Ta'ala. Tuhan awi lagu mana ya duk tahta batil. Seumpama Firaun ni. Mana? Mari kita tengok maksud dulu. Maksud kata, maka tak kala ia datang kepada mereka dengan pembawa kebenaran. Tak kala Musa itulah datang kepada mereka, yakni kepada Firaun, kepada Qarun, kepada Haman, dengan membawa kebenaran. Bawa kebenaran. Kebenaran itu daripada mana? Dari sisi kami. Mana dah ambil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingatlah, kebenaran itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita duk berasa benar itu di hak lain. Tak boleh. Benar hak Tuhan. Naknya lisanul hal wa lisanul maqal, dua. Cakap pe dan keduduk ke. Dua-dua ni kena tunjuk belakang. Ni terkadang kita rayak dengan mulut kata benar hak Tuhan, tapi perlaksanaan kita mendusta hak Tuhan. Kita beriman dengan wahyu Tuhan, tapi hak tapi tu. Tapi sini ni tak boleh lah kita kata apa dengan Tuhan ni gini. Itu tak boleh. Itu panggil kata lisanul hal gi kod lain. Keadaan dia gi kod lain. Hidup pe dia kod lain. Tapi mulut mengaku. Hak tu galik ke panyak ke orang yang beriman dah jadi lagu tu. Panggil adanya piah-piah. Perkara-perkara yang kita kena kikih tu baik pada diri kita. Ada hak biasa kata, hak baru-baru ni lah. Hak biasa almaniyun, liberaliyun. Puak-puak biasa kata, hak biasa pembaru lala ni. Dia kata, Quran, wahyu ni tak sesuai dengan semasa. Hadis Nabi ni, orang jahiliah dulu pada, zaman kita tak ada. Ada lagu tu. Nampak tu tak? Orang biasa kata, orang talak, nyak ajaran. Tapi nak mengaku atas diri tu Islam, ada. Alhamdulillah ada pendakwah-pendakwah kita daripada orang bukan lidah kita, lidah satu lagi tu, mana kata ia duk mempertahankan. Wafaqahu Allah lima yuhibbuhu wa yardah. Minta Allah Ta'ala membantukan dia. Tak lama mari pula. Di negara kecil Melayu ni pun ada orang lagu tu. Nampak tu tak? Ini pun kerja kita sebagai orang Islam tadi itu kena, kena gaduh masalah ni. Sebab ad-din, Allah bid-din, Allah bil Islam wal iman. Nak kata kan kena jaga. Tak ada moga tu, hiduplah 100 tahun pun tak ada arti. Nah, 120 tahun, 150 tahun sama dengan Salman Al-Farisi 250 tahun pun tak ada arti. Apa? Kul mata'ud dunya qalil. Dunia ni sikit ya. 1000 tahun sikit lagi. Tak ada orang zaman kita sampai 1000 tahun, tak ada. Pada galik tak ada. 150 tahun tu pun jari-jari nak jumpa. Tak gitu. Qalil. Wal akhiratu khairul lillazi wal akhiratu khairu wa abqa, tadi itu kita kena belah apa? Iman. Belah Islam. Cara mikir kita, faham kita. Itu gonjang anak hari. Tu tak? Itu kebenaran itu daripada siapa? Daripada min indina, daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, qalu kata mereka, pia Firaun, Haman, Qarun, bunuhlah anak-anak lelaki bagi mereka yang beriman kepadanya. Bunuh pula kali yang kedua. Ini kali yang kedua.
Makna Firaun tu retah suruh bunuh pula anak lelaki bagi mereka yang beriman dengan Nabi Musa. Mula tadi belum dari Musa nak mari tu, ya suruh bunuh dah. Tu kali pertama, bunuh 2 kali. Bunuh anak lelaki 2 kali. Ni sebagai ahli tafsir pakai sebulak suara kata gitulah. 2 kali. Marratain. Bunuh mula-mula masa Musa belum nak beranak tu. Maka apabila dia beranak, diselamat oleh Allah Ta'ala. Lepas daripada Musa kerjanya dakwah manusia kepada agama Allah adalah daripada kumpulan itu yang beriman dengan Nabi Musa sampai ke hari ini, makna kata Firaun suruh bunuh pula. Bunuh anak-anak lelaki mereka yang bersama dengan Musa. Ya Allah. Tengok, coba lepas ada coba dan tinggallah hidup anak-anak perempuan mereka. Hak perempuan tu biar hidup lah, tak apa. Ya Allah. Tetapi tidak ada tipu dari dia, tipu daya. Tetapi tidak ada tipu daya orang-orang kafir itu, melainkan dalam kesesatan. Sesat sungguh. Wak kerja lagu ni tak lain tak bukan nak menyesatkan pengikut dia. Sebab dia ada kuasa, ada suara, ada kekuatan, ada duit, nak tunjuk gapo apa boleh. Firaun ni. Nampak tu tak? Ni tempat yang jadinya perkara-perkara yang kita itu kena duk tengok. Yang nak tunjuk. Sebab tu kita janganlah jadi pangkat kita, harta kita, kekuatan kita, suara kita bantu benda batil, jangan. Tak beda. Allahu Akbar. Janganlah kita buat lagu tu. Buat apa? Sakit diri. Pas ni sakit kok mana, nampak dia mulut pakat puja belaka dia. Dunia sekarang kan kita hidup dak, akhirat lagi. Hak tu hak bimbang. Maka kita tak beriman, ikut kita hak tu. Tetapi benar-benar lagu ni. Bawah ni molek sudah. Bawah ni molek sudah. Mari kita tengok ulama kita nak kata macam mana. Katanya Qatadah Ibnu Da'amah Sudusi, dia kata ini ni falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qutulu abna alladhina amanu ma'ahu ni, maka tak kala datanglah oleh Musa akan mereka itu dengan kebenaran. Kebenaran di situ makna mukjizat nah, makna keterangan semua tu. Ambil daripada mana? Ambil daripada Allah Jalla wa Ala. Kesimpulan mereka itu wak khija pula sekali lagi. Qalu, kata mereka itu, biar Firaun. Ni kepala pengat ni. Qarun dan Haman semula suara, uqtulu abna alladhina amanu ma'ahu. Bunuh pula anak lelaki dia, hak orang beriman dengan Musa, bunuh pula. Wastahyu nisa'ahum, tapi anak perempuan tak sah. Anak perempuan tak sah. Tetapi katalah setengah-setengah ulama, dia kata bunuh siapa ke jenis orang lelaki, tinggal orang perempuan pada gitu. Itu Qatadah kata ini ni berlaku lepas daripada pembunuhan yang pertama. Pembunuhan mana kali yang kedua lah ni. Itu dia. Kemudian Muqatil dia kata, kita tengok ulama yang nak tafsir kita dengar. Muqatil dia kata falamma ja'ahum, maka tak kala datangnya ja'a ni pia, yakni Musa, datang Musa hum akan mereka itu, ni 3 orang, Firaun, Haman, Qarun, ni 3 hak ni jadi ketua kan. Sebab tu ketua kita kena ni dakwah ke apa? Dakwah ketua sama ketua nak ni dia tepat ya, kita kena belagau sama juga. Nampak tu tak? Bil haqqi min indina. Apa makna bil haqqi min indina? Dengan kebenaran di sisi kita ni. Makna kata tangan Nabi Musa tubik jadi warna cahaya dan tukar Nabi Musa, dan berimelah dengan Musa tadi itu oleh Bani Israel. Bani Israel pakat berimej dengan Nabi Musa AS. Ada 3 perkara ning dah panggil kebenaran. Gapo? Panggil sebagai mukjizat. Yang kedua tukar. Yang ketiga mereka yang berimej dengan Musa daripada kaum Bani Israel. 3 ni orang panggil al-haq. Allah Ta'ala belaka tu ambil daripada kekuatan Tuhan bantu belaka tu.
Tuhan beri. He tu tak? Ha tu. Katanya apa nama ni? Muqatil dia berpendapat kata qalu di sini Firaun seorang. Ulama lain kata tiga-tiga, tetapi Muqatil dia kata seorang. Dia Firaun wahdahu. Liqaumihi, Firaun seorang bagi kaum dia kata mana? Lil malak, bagi malak ni mana pembantu, pembesar. Menteri dia lah ada tepi-tepi dia tu. Firaun tu kata, retah pula. Waktu baik retah hai pula. Dia Firaun waktu baik. Uqtulu abna allazina amanu ma'ahu tu bunuh olehmu. Hai pengikut aku yang ada kuasa di tangan, bunuh olehmu. Waktu baik apa yang kata sandaran, waktu baik kata waktu baik bunuh anak-anak mereka yang beriman dengan Musa. Anak-anak lelaki bunuh pula. Allah, sebab itulah orang apabila dia takabur, dia ada di tangan dia terlupa Tuhan ni, tak ada berlaku. Sungguh tak? Sungguh tak sungguh? Bunuh sungguh. Atau tengok di Syria, yang kena jadi. Di Iraq, di China, di Burma, di mana? Bunuh. Memang tahu jamai mana dok kecek Kroel bunuh-bunuh ni, tak ada dah. Tu ada berlaku tu kan? Kalau cerita biasa tak ada pada wakil. Tak ada pada hak sungguh. Tak ada apa-apa. Cuma kita terkadang berita-berita hak mari ni tak sampai kita. Hak tu hal lain. Tapi orang boleh jumpa dengan orang di sana, boleh dengar khabar dia tengok dengan mata kepala, lainnya ada sungguh. Terkadang lah bahasa dia lah, bahasa malah nak buat jadi heboh sangat, katuk berita sebab ada di tangan dia belaka. Buka ni, katuk ni. Ya gitu. Tapi hak ni tetap ada. Kejalan ni. Terkadang orang-orang Islam kitanya tiru juga la ilaha illallahnya, tiru juga perangan ni. Kita tak boleh lawan dia dah. Kita kena buat angkara dengan dia, halal darah dia. Lah, tak boleh buat lagu tu. Yang buat gaduh lagu tu masuk dengan akal lah kita. Nampak tu tak? Nak masuk lagu mana berdeh kita penuh pinggan kita. Coba lawan dengan malakul maut tengok. Coba lawan tengok. Yang heret dia agak pada kata tu baik. Habis dah roh ni pecah-pecah habis duduk mana tak tahu. Dalam tubuh badan lari lagi habis. Waktu kau dah belalak mata. Jelah sebab apa? Boleh buat lagu tu kerana karuk. Nak lawan kebenaran, bunuh orang tak betul dengan ajaran. Jelah. Kenapa? Hak dalam Islam kita bukan mudah. Nak melukakan, nak berdarahkan orang, nak bunuh orang bukan mudah. Bukan mudah. Kita jangan buat mudah. Nar. Mengaku kita kena masuk jadi main. Lepas tu duduk dalam tu. Pendapat Abdullah bin Abbas kekal dalam tu. Tak tu baik dah. Orang bunuh orang. Orang mukmin tu. Tak boleh. Jangan kita ya golek ke orang lemah-lemah. Buat kerja lagu ni. Asal saya panggil puak patern. Puak tak ada mengaji. Puak tak erti. Puak keluar. Puak pasal tu lah. Dia buat kerja lagu ni. Sebab tu jangan kita sebagai manusia Tuhan muliakan kita, tetapi kalau kita main lagu tu nyanyi diri tak sah dah, duk kacau lah. Mana kuasa datangkan hujah, lawan Musa dengan hujah, bukan lawan Musa nak pergi bunuh dia, tak boleh lah tu. Lemah ni Firaun ni, orang panggil kata jatuh dah. Tak urat pergi dah ni. Nampak tu tak? Tu dia. Uqtulu abna allazina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum. Mana suruh bunuh hak lelaki saja, suruh tinggal hak perempuan, anak-anak perempuan tu. Apabila dia itu berasa nak buat, jadi hemoh dia timur main nak buat lagu tu, Allah Subhanahu wa taala balah lagu mana? Mana dia buat kerja Tuhan balah lagu mana ni? Katanya Muqatil, dia kata puak yang capur tangan buat kerja bunuhnya orang mengikut Nabi Musa, anak-anak orang mengikut Nabi Musa di kalangan orang lelaki, Allah Ta'ala tergelar habis licin di dalam laut. Puak buat kerja dengan tangan tu habis licin buat masuk capur tangan tu. Mana? Dalam laut.
Kita nak kita pergi tengok. Tapi nak oyak dengan cara sepatah lalu, ayat ni tu bawa pergi kot tu. Tu nak oyak kata al-jaza' min jinsil amal. Balasan tu daripada pekerjaan yang kita buat. Pekerjaan yang kita buat tu balas lagi kot tu. Wa ma kaidu fir'aun. Wa ma kaidu wa ma kaidu fir'auna illa fi dalal. Gitu tu lah dah. Apa nama? Wa ma kaidul kafirin. Wa ma kaidul kafirina illa fi dalal. Kaidu ni mana rancangan. Dan apa nama, dan tidaklah rancangan bagi Firaun. Al-kafirin di situ kena pada Firaun, Firaun. Dan tidaklah rancangan orang-orang yang kafir, mana Firaun, yang kanak dengan Bani Israel tadi itu, yang kanak apa? Kanak daripada nak bunuhnya ya anak-anak orang lelaki di kalangan orang beriman terhadap Musa, dan mentinggalkan anak-anak perempuan orang beriman dengan Nabi Musa tu tak nak bunuh. Ya nak buat lagu tu. Tuhan kata illa fi dalal. Tidaklah rancangan Firaun hak nak lagu tu malaikat duduk di dalam dalal. Dalal di sini makna duduk di dalam kerugian. Rugi kok mana kata? Ya boleh bunuh orang mati, pas rugi kok mana wahai tok guru? Gini rugi. Rugi lagu mana? Rugi makna kata di sini ya rugi dalam arti kata ya tak boleh nak membenarkan, tak boleh mengatasi Musa. Lagu mana tak boleh mengatasi Musa? Makna kata orang yang Firaun duduk belah tadi itu jadi nampak dengan seruan Musa. Makna kata orang apabila nampak dengan seruan Musa, nak tubiklah beriman dengan Musa. Apabila tubik beriman dengan Musa, itulah kerugian yang Firaun tak say lagu tu. Mana Firaun tak say orang beriman, tapi Tuhan kan nak nawi orang duk bawah atas dia tu beriman dengan Nabi Musa. Mana rugi? Supaya kita tak sewi jadi satu perkara, apa tu jadi bahasa kan hati. Jadi bahasa ngiling. Kita tak sewi jadi, tiba-tibanya jadi. Itu mana kandak kau ni. Allah Ta'ala kandak nak jadi. Ya jadi. Masya Allahu kan wa illam asya. Allah Ta'ala kandak, walaupun kita tak kandak, ya berlaku. Ini mana khasarah. Itu satu pentafsiran ulama. Yang kedua, makna kata dia ni ditenggelamkan di dalam laut. Sebab apa? Sebab balasan dia buat terhadap Nabi Musa AS. Dua. Buat terhadap Nabi Musa. Nabi Musa, Allah bunuh aku jadi seolah kata sebab demo ni mati, sebab mereka beriman dengan aku. Seolah kata Musa berasa sedih juga. Lalu Allah Ta'ala wa'wi dia tu sedih lagi. Sedih lagu mana? Tergelar di dalam laut tu. Lepas tu yang ketiga, Tuhan tak uwi mayat dia itu hilang lagi, makan di ikan ke makan dak. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfalaka ayah. Hari ni aku nak akak badanmu naik wahai Firaun di atas air ni supaya orang boleh ambil muak kelik mari tak dah bumi we tengok atas orang lawan aku ni jadi gini. Allahu akbar. Wallahu a'lam kata hak sungguh ke tak, tetapi ayat Quran tetap kata badai Firaun tu hendak taruh we tengok atau orang lawan tu gini jadi. Lawan tu pasal mana ni? Lawan pasal kufur. Lawan sungguh. Berlawan sungguh. Berlawan dengan tenaga, berlawan dengan kufuran luar takabur, berlawan dengan harta benda, berlawan dengan segala-gala. Dengan tentera dia segala-gala. Bukan biasa lawan pasal kata deraka biasa dak lah. Lawan sungguh. Tuhan kata aku nak akak badanmu naik, we tengok atau orang lawan aku ni dia. Tak boleh kita tengok sungguh. Sebab Firaun ni nama bagi raja. Seolah kata laqab bagi raja lah. Orang mana-mana tu Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Tetapi boleh jadi. Kalau kita dah tengok tu Firaun tu. Sebab Tuhan jamin dalam Quran dia kata Tuhan nak tengok. Untuk jadi ibrah, jadi peringatan kata orang lawan kebenaran, ni dia jadi. Itulah apa nama Firaun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala duk royak di dalam Al-Quranul Karim. Lepas daripada tu, bukan sekadar kata dia ni nak kacanya orang pengikut saja. Ni mula-mula yang mengacarkan pengikut.
Sifat orang yang tak molek ni mula-mula dia kacau pengikut. Supaya Nabi Muhammad ni dia kacau pengikut Nabi Muhammad, seksonya, zalimnya gitu gini, dia kacau. Lepas daripada tu Firaun ayat tu dia sakit, bukan sekadar kata dia nak kacau pengikut saja, nak lawan sampai Musa. Lah mana? Wa qala Firaun zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu. Wada'u rabbahu. Wada'u rabbahu. Makna kata wa qala Firaun zaruni aqtul Musa wada'u rabbah. Apa nama ni? Wal yad'u rabbahu. Tu. Mana dia nak bunuh Musa alaihissalam pula. Nak bunuh pula. Nak bunuh Musa. Tengok tapi dia nak sekat aku boleh kalau aku nak bunuh Musa sekalipun. Ni sini. Allah nak lawan sampai gitu lalu kebenaran. Nah, nanti kita tengok kata Allah Ta'ala ni nak royak lagu mana pula. Kata apabila dia nak bunuh tu Musa alaihissalam sendiri setelah daripada dia keterangan kata kepada rakyat-rakyat apa nama pembesar-pembesar dia, so bunuh anak-anak lelaki mereka yang beriman dengan Musa. Hak ni ya tak aku nak bunuh Musa sendiri. Aku nak tengok pia nak sekat boleh. Allah hebat ya kecil. Hebat saya tak kena. Insya-Allah kita akan tengok pula lah lagi isi kandungan apa nama ayat Al-Quran daripada surah Ghafir ni pada perjumpaan kita yang lagi akan datang lah pula. Maka kita tengok pada masa tu sampai dah supaya tak jadi keberatan di atas semua yang diikuti kita ni, jadi tak jadi berat sangat nak rehat nak gapo. Maka kita minta berhenti sekadar itulah dulu. Insya-Allah Jalla wa Ala. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala itu mengkekalikan kita boleh duk mengaji sokmo, tetapkan iman kita, Islam kita, dan pohon kepada Allah Taala kita tu istiqamah. Sama ada orang mengaji, orang mengajar belakalah kerana doa bagi tiap-tiap orang mukmin bi zahril ghaib, bukan di hadapan, itu Allah Subhanahu wa taala mustajab. Allah Taala memperkenalkan kerana kita doa ikhlas, bukan kata nak tunjuk-tunjuk dak. Yang kedua, janganlah kita terlupa sebar pula lah akan pengajian kita kepada saudara-saudara kita yang selalu duk baik dengan kita, kawan-kawan kita yang kita suka nak wiyah itu bersama apa nama dengan kita, maka hendaklah dia tu kita sebarkan kepada dia. Dan jangan kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka kita bantukan setengah di atas setengah dengan tenaga, dengan harta benda, supaya moga tu jadi manfaat bagi diri kita dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.